chemistry tentang hydrocarbon juga masih lagi organic compound. So all organic compound, you know that it contains carbon atom. Jadi apa ciri tentang carbon atom, organic compound yang mempunyai carbon atom menyebabkan yang organic compound ni banyak ada di dalam dunia ni? Apa ciri dia? Jadi sebab carbon itulah properties of carbon atom itu yang menyebabkan organic compound tu banyak dari segi sebab carbon atom dia ada 4 valence electron, dia group 14 jadi 4 electron valence. Jadi kalau kita buat Lewis dot symbol untuk atom, kita akan buat dia macam ni, carbon 4 electron dekat setiap corner. Jadi nanti dia akan, kita boleh buat bond, covalent bond lah, dia akan share dengan atom lain. Okay, jadi dia boleh buat 4 single bond like that. Jadi sebab ada 4 valence electron can form 4 covalent bond, single bond. Ataupun kalau kata double bond, dia boleh buat satu double bond, dua lagi adalah single bond. Atau kalau triple bond, satu triple bond, satu lagi single bond between carbon tu. Kalau dia buat single bond, macam tu lah 4 single bond. Kalau dia boleh buat double bond, maksudnya dua lagi adalah single bond. Kalau dia boleh buat triple bond, carbon-carbon triple bond let's say, so satu lagi adalah single bond. Jadi dia ada variety of bonds lah. Single bond, di antara carbon-carbon tu boleh carbon-carbon single bond, antara carbon tu boleh carbon-carbon double bond, ataupun antara carbon-carbon tu boleh triple bond. Jadi bond ini adalah strong bond. Covalent bond adalah strong bond. Strong covalent bond, and dia punya menjadikan compound itu stable lah. Compound, organic compound stable. Sebab ada strong covalent bond and a stable compound. That's why dia ada banyak lah, dia tak termusnah lah, tak senang termusnah. Dia ada sentiasa ada, maksudnya dia stable. Can form short or long linear chain. Carbon tu dia boleh exist as either short chain ataupun long chain. Ini chain tu, chain rangkaian carbon. Either linear, dia boleh jadi linear, dia boleh branch. Branch tu maksudnya dia bercabang-cabang, branch. Dia boleh cyclic, dia gelang. And many organic compounds, sebab dia inert tadi, dia tak reaktif lah. Sebab dia tak ada electronegative atom, dia adalah non-polar. Ataupun dia hanyalah slightly polar sahaja. Jadi organic compound ni, sebab dia mempunyai karbon yang kurang electronegatif, jadi dia tak polar lah. Dia tak reaktif. Tak boleh nanti nak beraskan asid di apa Saya terlompat sikit Dah habis dah tadi. Okay. Saya tak ambil nota dekat kedai koperasi tu. Saya mesti ambil. Okay, jadi ini some of the term lah yang akan diguna pakai. Line cikgu slow ke? Ke line aku yang slow? Macam cikgu je. Line kita okey. Dengarkan suara aku sebab betul lah. Hai Nabil. Hai. Nabil. Hai, kat mana tu?
siapa yang tak ada ni? Ke sharing-sharing ke macam mana? Tak, that's fine. That's fine. Let iklan. Guys, friendly reminder. Recording. Nabil, Remind Syami ni dan remind aku. Nabil, kau kat mana? Nabil. Tapi takut cikgu tak perasan. Kalau siapa-siapa. Dah, okey Habis dah. jahat ya. Dah, cikgu dah ada. Hai, kenapa? Ya Allah. Cikgu lain cikgu slow ke? Tak tahulah teruk sangat dia bunyi. Lama dah ke tadi? Lama jugalah dalam 3-4 minit. Apa dah saya dah ajar tadi tu? Masya Allah. Ya. Tadi saya perasan dia macam bunyi and then dia punya kamera tu off tu. Line saya full je ni. Maksud saya duk buat tu tekan. Okay, sekarang macam mana tadi? No problem online. Daripada sini dari sini tadi tak ni daripada atas yang slide ni tadi dah lah. Slide ni kamu dengar tak ni? Dah. Yang ni dah So maksud kat sini lah. Sekali lagi. So hydrocarbon, kalau dia ada hydrogen and carbon. Organic compound contain hydrogen and carbon. We call it hydrocarbon. Is alkane, alkenes, alkyne. Aromatic compound. Aromatic compound tu arin. Yang ada benzene ring. Kalau ada benzene ring pun carbon hydrogen juga. Okay. Aromatic hydrocarbon. Opposite dia adalah aliphatic hydrocarbon. Jadi nak faham aliphatic hydrocarbon tu, faham dulu aromatic hydrocarbon ni. Ya. Aromatic hydrocarbon adalah hydrocarbon yang ada benzene atau benzene-like ring. Kalau dia ada benzene ring atau ada ring lain tapi yang ciri seperti benzene. Ring yang ciri seperti benzene. Dari segi ciri, dari segi chemical properties dia lah. Sama seperti benzene. Kita panggil benzene-like ring. Dia punya syllabus, kamu tengok hydrocarbon yang ada benzene ring cukup lah. Hydrocarbon, kalau dia ada benzene ring, kita panggil hydrocarbon tu aromatic. Tengok dalam struktur-struktur tu ada benzene ring, hydrocarbon, dia ada carbon dan hidrogen saja, tak ada benda lain, ada benzene ring. Sepatutnya termasuk juga benzene-like ring lah, tapi CH4 tu just tengok benzene cukup. Jadi benda tu, hydrocarbon tu dia panggil aromatic. Opposite dia adalah aliphatic. Jadi aliphatic tu maksudnya yang tak ada benzene ring lah. Nah, aliphatic hydrocarbon adalah saturated atau unsaturated. Boleh juga saturated ataupun unsaturated. Okay. Kalau aromatic dia memang unsaturated lah. Aliphatic boleh saturated atau unsaturated. Other than aromatic compound. Maksudnya yang tak ada benzene ring lah.
Dia mungkin dalam bentuk open chain ataupun cyclic structure. Okay, sekejap kita tengok dia punya gambar. Sebab ni ayat je mungkin agak mengelirukan ke apa. Dia tengok jadual yang seterusnya tu yang dia saya tunjukkan. Yang dikatakan alifatik aromatik macam mana contoh dia bagikan. Okay, saturated ada carbon pula. Kalau saturated contain no multiple bond, no carbon-carbon double bond, no carbon-carbon triple bond. No double ni maksudnya carbon double bond. No carbon-carbon double bond, saya nak ringkas. Tadi saya dah kenalkan tadi, double bond tu maksudnya carbon-carbon double bond. Triple bond tu maksudnya carbon-carbon triple bond. Saturated adalah compound hydrocarbon. Saturated hydrocarbon adalah hydrocarbon yang contain no carbon-carbon double bond, no carbon-carbon triple bond. Only carbon-carbon single bond. Carbon-carbon single bond with maximum number of hydrogen. Kalau dia dah penuh, saturated tu maksudnya tepu, penuh dengan hidrogen dah, maximum number of hydrogen. Jadi incapable of undergoing addition reaction. Addition reaction tak boleh, incapable. Tak boleh nak tambah lagi dah sebab dia dah penuh. Okay, dia hanya tindak balas dia adalah substitution je. Only lebih spesifiknya adalah free radical substitution je. Dia boleh tukar ganti boleh, tambah tak boleh, tukar ganti boleh. Itu free radical substitution. Free radical substitution. Reaction of alkene. Saturated ni adalah alkene. Saturated hydrocarbon adalah alkene. Contohnya saya bagi di sini adalah cyclohexane. Jadi dia adalah alkene lah. Yang dikatakan saturated hydrocarbon adalah alkene. Contoh cyclohexane. Kalau unsaturated pula, unsaturated hydrocarbon adalah hydrocarbon which contain multiple bond lah, either carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond, and we can undergo addition. Dia boleh tambah lagi. Jadi dia boleh alkene, alkyne, atau arin, aromatic. Aromatic adalah unsaturated. Cuma aromatik ni dia tindak balas dia addition tu boleh tapi agak sukar lah. Tapi kalau unsaturated tak penuh lah dengan hidrogen, dia boleh addition boleh berlaku. Okey, ini tunjukkan contoh daripada tadi ayat panjang. Okay, so sekarang kita tengok boleh dibahagikan yang hidrokarbon tu kepada alifatik dengan aromatik. Kita boleh klasifikasikan hidrokarbon tu. Organic compound yang contain hydrogen and carbon tu, hidrokarbon yang contain hydrogen and carbon, kita boleh classify them, kita boleh bahagikan kepada satu alifatik, satu aromatik. Aromatik tu yang ada benzene ring, hidrokarbon yang ada benzene ring. Organic compound yang ada carbon and hydrogen dan ada benzene ring. Dalam bentuk benzene ring atau benzene light ring. Ini ring lain yang ciri kimia seperti benzene ring. Benzene light ring lah ni. Ini cyclopentadiene anion of cyclopentadiene. Dia benzene light ring lah, ring seperti benzene dari segi chemical properties dia. Kalau kata alifatik, jadi hydrocarbons yang tak ada benzene ring, dia boleh sama ada open chain atau cyclic, gelang atau rantai terbuka. Rantai terbuka tu boleh linear atau branch. Dan alifatik ni mungkin saturated atau unsaturated. Jadi kalau saturated adalah alkene. Contoh yang saya bagi ni ethane dengan cyclohexane. Saturated lah dua-dua ni. Alkene, contoh alkene. Kalau alifatik yang unsaturated, alkene, alkyne, alkene dengan alkyne. Ini adalah unsaturated. Unsaturated. Saturated tepu, dah penuh lah dengan tak ada multiple bond lah, kita define tu. No multiple bond. It contains maximum number of hydrogen, cannot undergo addition. Kalau unsaturated, contain multiple bond, carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond, can undergo addition reaction.
Itu maksudnya unsaturated. Boleh faham kataan yang saya terang tadi dan saya tunjukkan dalam gambar ni. Term-term yang digunakan tu. Hidrokarbon apa, alifatik, aromatik, saturated, unsaturated, open chain, cyclic. Term-term. Tu kalau bunyi tu ada ke tak ada? Ada. Putus lagi. Okey, kemudian ini differences between saturated dengan unsaturated. So, of course, saturated maksudnya does not contain multiple bond. Only carbon-carbon single bond. Only single bond. No multiple bond lah. Maksudnya saya nak tambah sikit sini. Contain only single bond between carbon-carbon atom. Maksudnya si single bond Jadi no multiple bond lah. No multiple bond. Tak ada carbon-carbon double bond. Tak ada carbon-carbon triple bond. Tapi kalau unsaturated contain carbon-carbon double bond. Carbon-carbon triple bond between atom tu. Double bond between atom maksudnya carbon-carbon double bond lah. Triple bond between carbon atom maksudnya carbon-carbon triple bond. Jadi saturated dia unreactive lah. Dia tak ada functional group. No functional group. Dia tak reaktif. Tapi kalau kata yang ada multiple bond, dia very reaktif. Senang tindak balas. Reaktif ni maksudnya senang tindak balas. Very reaktif. Kalau kata unreaktif tu maksudnya dia inert. Dia tak boleh tindak balas. Jadi oleh kerana dia dah penuh, dia tak boleh tambah lagi. So reaction dia bolehlah satu iaitu substitution reaction. Free radical substitution tadi ni yang saya tunjukkan tadi. Undergo substitution reaction. Tapi kalau kata unsaturated, dia boleh tambah lagi sebab dia tak penuh lagi. Boleh tambah, dia ada multiple bond ni, kita boleh pecahkan multiple bond ni. Kita boleh tambah sini, sambung. Jadi dia boleh tambah, kita panggil addition reaction. Nanti kita akan tengok satu persatu reaction addition tu. Radical substitution pun kita akan tengok dia punya mekanisme dia. Saturated maksudnya kita masuk dalam topik alkane, nanti you belajar. Reaction free radical substitution. Kalau addition reaction, kita akan masuk dalam topik alkane. Kita akan buat reaction alkane, addition reaction, electrophilic addition. Okey, kalau kata saturated, ratio karbon dengan hidrogen tu kurang. Okey, contoh saya ambil sini macam you punya amali. You punya amali kan. Amali kamu, you akan guna cyclohexane. Cyclohexane. Yang organic compound hydrocarbon yang saturated. Cyclohexane. Gelang 6. Cyclohexane. Contoh So dia C ada 6, H ada. Ni saya buat skeletal structure. Setiap satu karbon ni ada 2 hidrogen attach kat dia. 2, 3, 4 dia ada 2 hidrogen Satu karbon, 2 hidrogen sini. Dia attach dengan 2 lagi karbon sini. Kalau bunyi takut ada something. Okay, jadi maksudnya hidrogen dia ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hidrogen dia 12. Jadi ratio karbon dengan hidrogen 6/12. Karbon dengan hidrogen ratio dia adalah 6/12 iaitu 1/2 lah. 0.5 lah. 0.5. Okey, kalau kita tengok pula
organic compound hydrocarbon yang unsaturated. Contoh saya ambil dalam amali you akan guna cyclohexene. Cyclohexene, alkene. Dah buat kelas amali dah Ada amali tak? Relax, dah tengok dah. Cyclohexene. C6H2 4 6 8 9 10 H10. So ratio antara karbon dengan hidrogen adalah 6/10 iaitu 0.6. Jadi hidrogen dia kurang sikit banding dengan kalau unsaturated hidrogen dia kurang. Hidrogen dia kurang Kalau saturated hidrogen dia adalah maksimum. Jadi kan saya tadi maksimum hidrogen. Hidrogen dia kurang. Jadi ratio antara karbon dengan hidrogen tu lebih besar lah. So more high amount of carbon and less amount of hydrogen. Jadi ratio antara carbon banding dengan hidrogen nilai dia lebih besar. Yang ini ratio antara carbon dengan hidrogen, but less amount of carbon, high amount of hydrogen. Maksudnya bila kita buat ratio carbon dengan hidrogen, ratio dia kecil. Nanti you all nak buat pembakaran tu kita nak tengok ratio carbon dengan hidrogen dah. Dalam amali. Jadi ini saya tunjukkan juga. Okey, ini contoh dia lah Kalau kata saturated tu adalah alkene contoh dia adalah yang saya dah bagi dekat atas tadi ni. Cyclohexane misalnya. Kalau kata unsaturated, alkene, cyclohexene, alkyne, arine yang ada benzene ring. Dia buat cyclohexene, dia buat hexane, triple bond. 3, 4 kan. Atau you buat benzene. Aromatic. Semua ni adalah unsaturated. Dia ada multiple bond. Okey, ni nak minta betulkan sikit. Okay, burning in air, sebab air kekurangan oksigen, result in warna flame dia sama, yellow. Kalau sebab dia burn in air, result in yellow flame. Warna flame tu samalah. Ni nak cerita tentang macam amali kamu lah. Nanti kamu akan bakar hidrokarbon ni. Burning in air tu sebab dia less oxygen. So, dia akan result in yellow flame. And soot dia tu less soot. Burning in air result in yellow flame and with less soot. Kalau yang kata jadi blue tu kalau dia burn dalam pure oxygen, baru jadi blue lah. Silap sikit sini. Burning in air result in yellow flame with less soot. Kalau kata unsaturated, you burn in air result in yellow flame sama with more soot. Jelaga, soot tu jelaga. Yellow flame and more soot dia. Soot dia lebih kalau kita bandingkan dua. Jelaga yang lebih banyak adalah apabila ratio dia tu karbon dengan hidrogen tu lebih besar. Ya, ratio karbon dengan hidrogen kalau lagi besar, soot dia lagi banyak, jelaga tu lagi banyak. Jadi alkene, kalau you burn dalam amali kamu akan burn
alkene nampak jelaga dia lebih. Unsaturated, suit dia lebih berbanding dengan saturated. Something to do with dia punya ratio antara carbon and hydrogen tu. Okay, so that's the difference between saturated and unsaturated. Okay, then the next hour adalah kita masuk isomerism lah. Jadi kamu dah buat dah sebelum ni, kamu dah nampak dah yang kadang kamu boleh lukis structure berdasarkan satu molekular formula, kamu boleh lukis structure macam-macam. Macam-macam functional group you boleh tulis juga, kan? Misalnya alkohol pun boleh buat, ether pun boleh buat. Maksudnya berdasarkan satu molecular formula, you boleh buat alkohol pun boleh, you boleh buat ether pun boleh. Jadi kenapa macam itu? Berdasarkan satu molecular formula, kamu boleh lukis structure yang berbagai. Structure organic compound yang berbeza, yang berbagai. Kenapa? Satu molecular formula boleh lukis different organic compound. Jadi fenomena ni kita panggil isomerism. Ism ni maksudnya fenomena, keadaan. Fenomena, ism. Compound yang berbagai itu dia panggil isomers. Compound yang berbeza tu kita panggil isomers. Okey, kita tengok dulu dia punya definisi sini. Isomerism is the existence of different compounds with the same molecular formula but different structural formula. Terjadinya isomerism when you have with one molecular formula, you can draw different structural formula for different compound. And the different compound ni, structure yang which are different ni, we call the compound tu adalah isomers. Okay, kamu belajar isomerism ada dua constitutional isomers dengan stereoisomers, tapi untuk SES kamu akan belajar constitutional sahaja. Stereoisomers tu kamu akan belajar di SES. Lebih kompleks sikit lah. Jadi kita fokus pada constitutional isomers. Constitutional isomers tu isomers yang macam mana? Constitutional isomers ataupun juga dikenali sebagai structural isomers adalah isomers with the same molecular formula. Okay, molecular formula mestilah sama lah, kalau tidak tak panggil isomers. The structure itu they are different because of the difference in the order of attachment of atoms. How the atoms are bonded to each other. Order of attachment of atom tu maksudnya bagaimana atom terikat antara satu sama lain tu berbeza. Kedudukan atom-atom, ada atom ni duduk tang ni, duduk carbon ni, ada atom ni duduk kat carbon ni. Carbon tu terikat. Kita tengok contoh lah, baru nampak ayat ni memang susah sikit lah. Okay. Jadi yang penting di sini constitutional isomers adalah isomers, structural formula dia tu berbeza dari segi bagaimana atom are bonded to each other tu. Order of attachment tu maksudnya how the atoms are bonded to each other tu different. So constitutional isomers you classify into three. One is change isomers, second is positional isomers, and third one is functional group isomers. Kita boleh kelaskan constitutional isomers ada tiga, chain isomers, positional isomers, functional group isomers. Kita tengok apa dia ni. Okay, ini first one contoh chain isomers. Apa yang dikatakan chain isomers? Constitutional isomer, chain isomers. Okay, chain isomers is the isomers of which they are different in their structure based on the difference in the carbon chain dia berbeza. Difference in the carbon chain. Structure of carbon chain dia differ to difference. Either the length of the straight chain or branch or number of branch. Okay, contohnya kat sini. So they must have the same functional group lah and
belong to the same homologous series. Yang difference sekarang ni hanyalah carbon chain dia berbeza. Dia punya rantai karbon tu berbeza. Panjang parent dia ataupun panjang branch dia atau bilangan branch dia. Itu maksudnya chain isomers. Okey, contoh di sini, ni ada 3 contoh Yang kotak merah, biru, hijau ni maksudnya different contoh nak menunjukkan chain isomers. So saya tunjukkan sini. Ni example 1, example 2, example 3. Yang ni contoh chain isomers dalam alkane yang tak ada functional group. Jadi kita kata tadi chain isomer kalau kata berbeza dari segi rantai karbon dia. Okey, ini kita tengok berapa total bilangan karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So C7H, 7 kali 2, 14, CN, H2N plus 2, 7 kali 2, 14, 14, 15, 16 lah. Betul kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey. Jadi, daripada molekular formula yang satu, kamu boleh lukis struktur yang berbeza. Kamu boleh lukis contohnya lukis 3. Di mana compound ni berbeza lah Yang the first one ni nama dia heptane. Second one ni nama dia 2-methyl hexane. Jadi compound lain-lain. Different compound. Same molecular formula, different structure formula for different compounds. Maksudnya itu, jadi maksudnya mereka ni isomers. Mereka ni kita panggil isomers lah. Isomers iaitu chain isomers. Sebab rantai karbon dia berbeza. Yang the first one ni dia lurus 7. Lurus saja, tak ada cabang. The second one ni dia ada cabang. Dia ada cabang metal pula. Badan dia dah jadi pendek, dia jadi 6 karbon. Jadi maksudnya dia punya carbon chain dia tu berbeza. Yang ini lagi pendek lagi, 1, 2, 3, 4, 5 karbon je dia punya parent dia tu, 5 karbon. Lepas tu dia ada cabang dia tu metal, ada 2 pula. Yang tadi 1 metal. Yang ni 2 metal. Jadi mereka ni, hubungan antara mereka kita panggil chain isomers. Sebab rantai karbon dia tu berbeza. Dari segi panjang dia punya parent chain dia tu tak sama panjang dan bilangan branch dia tu tak sama. Yang ni tak ada branch. Ni ada 1 branch. Ni ada 2 branch. Itu maksudnya chain. You faham tak? Okay, mungkin kita tengok contoh yang ada functional group. Kalau dia ada functional group, isomers tu mesti ada functional group yang sama lah. Dan kedudukan functional group tu mesti sama. Kita nak buat bezakan dia punya carbon chain dia saja je yang berbeza. Okay, contoh sini. Ini adalah alkohol. Ada OH. Kedudukan OH dia tu, ni 1, ni 2, 3, 4, 5 OH pada kedudukan 2. Jadi satu lagi isomers dia tu kita kena nak, kalau kata nak lukiskan isomers kepada struktur yang pertama ni, nak tunjukkan mereka adalah chain isomers. Jadi kamu akan lukis satu lagi struktur yang kedua ni, mestilah kedudukan OH pun sama. Functional group sama, kedudukan pun sama. Beza hanya dari segi dia punya carbon chain dia tu berbeza. Maksudnya di sini yang struktur yang pertama ni, carbon tu dia lurus 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Straight carbon tu berterusan, carbon berterusan 5 carbon. Yang ini yang berterusan 4 carbon. Lepas tu, 1 carbon lagi tu dah jadi macam branch. Jadi maksudnya itu chain. Chain isomers. Pasangan mereka ni adalah chain isomers. Boleh ke faham? Nah, hubungan dua-dua ni adalah chain isomers. Yang ni, tiga-tiga ni adalah chain isomers lah. Ini satu lagi contoh. Last one ni ada juga chain isomers. Saya lukis gelang. Ini gelang 6. Lepas tu kalau kita buat gelang 5 dengan ada metal, itu maksudnya chain. Mereka ni adalah chain. Sebab rantai karbon dia, mereka tu berbeza. Boleh tak? Okay, cuba tengok ada difference between chain isomers
Positional pula. Constitutional isomers yang kedua adalah positional isomers. Positional isomers adalah apabila either functional group atau substituent group tu in different position. Sebab tu dia panggil positional. Kedudukan, position tu kedudukan. Kedudukan sama ada functional group atau substituent group. Substituent group tu boleh jadi akal, misal ke, can be metal atau halogen. Halogen dia maksudnya functional group yang tak penting. Jadi dia panggil substituent. Misalnya klorin saya letak sini klorin, halogen. X tu maksudnya halogen. Kedudukan dia tu berbeza kedudukan. Jadi kita panggil positional isomers. Okay, contoh kat sini Okey, ini kita kalau nak nambakan karbon nanti you belajar kemudian baru tahulah alkohol ni. Alkohol adalah functional group hydroxyl. Dia ada hydroxyl group. Kalau kita nak tengok parent dia, kita nak nambakan karbon, kita kena nambah dekat dengan yang ada functional group tu lah. So karbon ni nombor 1 lah, bukan yang jumlah sini Sebelah sini nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, ni nombor 6. Maksudnya dia ada metal Okey, kalau kita nak buat positional, jadi ini nombor 1, kita kena nambahkan dekat dengan OH 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama. Kita buat dia punya rangka karbon tu bagi sama. Dia punya carbon chain bagi sama sebab kita bukan nak tunjuk dia chain isomers. Jadi kita kena tetapkan semua yang lain, kita bezakan dari segi kedudukan sahaja. Kedudukan sekarang, kedudukan functional group. Kedudukan functional group tu yang kita ubah. Yang lain kena bagi sama. Kalau dia punya rangka karbon dia tu, carbon chain dia tu, dia 6 karbon ada metal branch. Ini pun kita buat 6 karbon ada metal branch. Sekarang kita beza dari segi kedudukan dia, kedudukan OH. Jadi kedudukan nombor 2, ini kedudukan nombor 3. Jadi kita panggil positional isomers. Berbeza dari segi kedudukan OH at different position. Kedudukan functional group. Kalau nak kata kedudukan substituent group, you boleh based on this halogen boleh. Klorin. Okey, yang ini nombor 1 duduk ni lah kan. Tapi nanti bila dah Cl dia duduk kat sini nanti adalah dia akan jadi nombor 1. Nombor 2, nombor 3. Jadi kedudukan dia berbeza. Lain semua sama. Ini gelang 5, dia ada metal, ada metal, tapi kedudukan halogen tu berbeza. Yang ni kedudukan metal, substituent group lah. Akal ni metal, etal, akal. Akal tu karbon lah. Akal, substituent group. Akal. Contohnya metal. Okay, ini metal. Ini kedudukan 1, 2. 1, 2. Sebelah-sebelah ni 1, 2. Yang ini 1, 2, 3. 1, 3. Jadi kedudukan dia 1, 2, 3, 4. 1, 4. Jadi berbeza kedudukan akal tu. Metal tu. Jadi kita panggil positional isomers. Position sama ada functional group berbeza ataupun substituent group berbeza. Yang lain semua mesti sama. Jenis functional group mesti sama. Carbon chain dia tu mesti sama. Berbeza position saja. Okey. Okey, lagi functional group isomers. Another constitutional isomers. Last one, functional group isomers. Functional group isomers maksudnya functional group dia berbeza. This isomer have different functional group. Different functional group. Dia different dari segi different functional group. And belong to the different homologous series. Homologous series dia different. Contohnya, kita akan observe functional group isomers dalam pasangan alkohol dengan merah. Alkohol dengan ether. Alkohol dengan ether. Carboxylic acid dengan ester.
alkin dengan cycloalkin. Aldehyde dengan ketone. Di mana mereka ni molekular formula sama. Molekular formula sama tapi functional group dia jadi berbeza. Okay, contoh yang saya tunjukkan kat atas ni adalah antara alkohol dengan ether. Ni yang A. Ni A. Ini carboxylic acid dengan ester. Ini yang B. Cycloalkane dengan alkin. C. Nombor-nombor ni saya tak tahu. Aldehyde dengan ketone. D. Okay, kita tengok dia punya bilangan karbon dengan hidrogen dengan oksigen berapa. Okay, ini karbon 1, 2, 3, 4, 5. Ni tak ada karbon dah dekat O ni. 1, 2, 3, 4, 5. C5, H ada. Sini 3, CH3, ni CH2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengok, betul. Mesti sama juga dengan ni. C3 ni. Ni C. H ada 3. 3. Kita tengok karbon dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ni tak ada dah H. Karbon kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Last karbon kat sini. C5. H. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12O. Jadi satu molekular formula, different compound kita boleh get from one molecular formula, different compound, different structural formulas. Jadi mereka ni isomers. Lebih spesifiknya functional group isomers. Sebab functional group dia berbeza. Faham tak? Ether dengan alkohol. Functional group ether, alkoxy. Functional group alkohol, hydroxyl. Jadi different functional group, different homologous series. Okay. Carboxylic acid dengan ester. Carboxylic acid dengan ester. Mereka berdasarkan satu molekular formula. Boleh buatlah cara berapa karbon, berapa hydrogen. Satu molekular formula, two different structural formula, different functional group. Karboalkoxy untuk ester, karboalkoxy untuk carboxylic acid, carboxyl. Okay. Jadi carboxylic acid dengan ester. Mereka ni adalah pasangan. Buat dan ini adalah pasangan functional group isomers. Cycloalkane dengan alkin. Functional group isomers. Walaupun alkane, cycloalkane ni tak ada functional group. Alkin adalah functional group, karbon-karbon double bond, tapi kita kata pasangan mereka ni adalah hubungan mereka functional group isomers sebab they belong to different homologous series. Satu alkane, cycloalkane ni alkane. Okay, yang alkin, yang ini alkin. Jadi different homologous series, different family. Okay, aldehyde dengan ketone. Aldehyde dengan ketone berdasarkan satu molekular formula. Okay, saya tuliskan yang ni, molekular formula dia apa. C berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. C5, H. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H, 10. O. Kita boleh lukis dua different structure. Different structural formula. Different compound. Different functional group. Tapi sebenarnya functional group dia carbonyl lah. Sama functional group. Tapi maksudnya homologous series dia berbeza. Satu aldehyde, satu ketone. Walaupun nama functional group sama. Carbonyl je. Aldehyde pun carbonyl. Ketone pun carbonyl juga. Tapi sebab dia functional group dia sebab dia homologous series dia berbeza. So we categorize dia dalam functional group isomers. Boleh ya? Boleh tak? Faham tak? Habis ya tiga-tiga tu. Iaitu apa? Mula-mula tadi chain isomers, positional isomers, functional group isomers. Contoh constitutional isomers. Ya.
Mana dia punya tadi? Ni. Constitutional isomers atau structural isomers. Constitutional tu juga dikenali dengan structure. Bukan cara lukis structure tapi isomer structural. Structural isomers. Yang constitutional isomers ni dia berbeza dari segi bagaimana atom terikat antara satu sama lain. Ulang balik. Dia berbeza dari macam mana atom terikat antara sama lain. Contoh macam ni maksudnya. Contoh dia kan. Macam misalnya yang ni, okey, contohnya ada CH3, ni ada CH2, okey nak samalah. Ni CH3, CH2 sini kan. Sini CH2, okey sini CH2. Tapi the next lepas pada tu ini oksigen. Okey ni pun ada oksigen tapi lepas pada tu yang ni CH3, ni H. Jadi bagaimana atom terikat antara satu sama lain tu berbeza. Berbeza seperti yang ni dari segi functional group dia berbeza. Yang ini berbeza dari segi kedudukan functional group tu atau substituent group. Berbeza lah. Bagaimana atom terikat antara sama lain tu berbeza. Constitutional. Yang ini rantai karbon dia tu berbeza. Pendek, panjang, ada cabang. Jadi bagaimana atom terikat antara sama lain tu berbeza. Dua dimensi dia berbeza. Kalau stereoisomers nanti you akan belajar dalam SDS. Dia punya dua dimensi dia sama. Tapi kalau kita tengok tiga dimensi dia berbeza. Yang you belajar constitutional isomers ni dua dimensi memang dah berbeza. Tapi kalau stereoisomers dua dimensi sama tau. Tapi kalau tengok tiga dimensi rupanya dia tak sama. Jadi maksudnya dia isomers. Dia contohnya cis-trans. Itu adalah stereoisomers. Kita belajar nanti ya. Sekarang kamu fokus pada constitutional isomers saja. Okey. Masa saya tak boleh nak lajak-lajak ni sini semua nak masuk ni pun tak perlulah saya ingat. Kita belajar dulu isomers tu. Okey, saya bagi contoh. Kita cuba lukis tengok macam mana you boleh faham tak constitutional isomers ni. Berdasarkan saya nak insert ya. Okey. Kalau saya bagi soalan kat kertas you all kat bahagian mana-mana you all tulis ni. Penting sikit. Berdasarkan berapa C5 on the spot ni. C5H H10 O okey. Cuba lukis apa yang you boleh lukis daripada draw all possible isomers. Lukis dulu berapa isomers yang boleh dapat. Berapa structure different compound yang kamu boleh dapat. Lepas tu cuba you tunjukkan hubungan dia. Bagikan sepasang indicate a pair of chain isomers, positional isomers dengan functional group isomers. Nak sepasang-sepasang je. Okay, cuba lukis
Daripada C5H10O, kamu lukiskan apa you boleh buat. Okey, O ada satu, mungkin alkohol, ether, aldehyde, ketone. O ada dua, carboxylic acid, ester. Cuba lukiskan mana nak lukis aldehyde, ketone ke alkohol, ether ke. Cuba buat sekejap. Boleh tak? Faham tak maksud saya? Cuba, you nak, apa yang you boleh dapat? You boleh buat alkohol, ether ke atau aldehyde, ketone? C5H10O. Okay, cuba jaya dulu. Cuba buat. Cukup tak hidrogen? Okey ke? Semua orang tengah buat kan ni? Tekun je nampak. Faham ke soalan saya? Cuba lukis structure. You sama ada buat standard boleh. Campur-campur boleh. Condense saja. Condense pun boleh. Nak campur-campur boleh. Tapi jangan buat skeletal lah. Skeletal you tak boleh jawab dengan skeletal lah. Okey tak ni? Dapat tak? Aldehyde, ketone, alkohol, ether. Yang mana satu? Kalau O ada satu, pasangan yang mana? Yang sesuai? Saya tanya, saya jawab. Yes. Boleh? Buat dah ni. Nisha? Apa nama Nisha kat situ? Saya panggil tak menjawab ni, ada ke tak ada ni? Nabil ada? Ada cikgu. Saya mengujung dekat ni. Nabil faham tak? Ada saya buat apa? Ha? Saya tak dengar suara saya kan? Najwa, dengar tak saya? Dengar cikgu. Ada. Adli? Syami? Ya saya ke? Dengar Kamu ikut saya tadi kan? Saya tak buat apa yang saya suruh kat ni. Faham tak? Maksud saya, kamu lukis apa-apa structure yang sesuai. Okey, soalan macam ni, kamu boleh buat functional group dia satu saja. Tak boleh campur-campur ada carbon-carbon double bond. Tak boleh campur. Jangan campur banyak, tak boleh ada lebih daripada satu functional group. Soalan yang macam ni mesti functional group dia satu saja. You sama ada dia boleh open chain ataupun cyclic. Jangan ingat open chain dia mungkin juga gelang. Kalau hidrogen dia kurang, maksudnya dia gelang. Berdasarkan C5H10O, cuba lukis semua isomers yang possible. Yang menepati C5H10O, tapi functional group dia satu saja. Lepas tu tunjukkan daripada structure yang kamu dah lukis tu, mana dia yang merupakan chain isomers, mana dia yang merupakan positional isomers, mana dia yang merupakan functional group isomers. C5H10O. Boleh buat tak? Berapa dapat? C5H10O. Okay, mula-mula jangan nak jawab dia. Kita cuba je. Cuba dulu. Tulis saja. Buat straight dulu. 5 carbon. Okay, kalau saya try dengan alkohol, sebenarnya ada OH lah. So dia H. Tengok
tengok hidrogen dia lebih tak? Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini HCl10 saja. Nah. Okey, jadi tak boleh. H dia kurang. H10, ini H dia lebih. Jadi alkohol open chain tak boleh lah. Kalau kata alkohol gelang boleh tak? 5 katakan. Ada H ada 1, ni H ada 2. Dua, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau alkohol gelang boleh lah. Alkohol gelang boleh. Sebab dia sama macam ni. Tapi mungkin soalan tu kalau dia nak limit, dia kata bukan gelang lah. Kalau kata saya nak limit, saya tak nak. Soalan saya ni sebenarnya saya bukan nak buat untuk alkohol. Alkohol dia kalau dia pasangan dia alkohol dengan ether. Dia nak buat aldehyde ketone ni. Jadi soalan saya tu patut saya kena limit dia. Dia acyclic. Dia ni adalah acyclic. Acyclic. Kalau acyclic maksudnya not cyclic. Dia bukan gelang. Sebab kalau gelang, kalau tak ada buat limit tadi, dia mungkin buat gelang dah. Saya tak nak. Dia tak ada gelang. So saya letak di sini acyclic. Syaratnya kompoun ni acyclic. Bukan gelang. Jadi tak mau yang ni. Saya tak mau Ini bukan. Formula ni memang boleh memenuhi struktur gelang ni lah. Tapi saya tak mau soalan saya ni, saya nak limitkan. Dia bukan alkohol. Bukan alkohol open chain, bukan alkohol gelang. Kalau kita buat aldehyde ketone, 5 karbon, saya buat aldehyde. Acyclic tu maksudnya bukan gelang. Kalau cyclic maksudnya gelang. Kalau A tu maksudnya bukan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. H10O. Jadi kita O ada 1, kita boleh buat aldehyde. Kita boleh buat juga ketone lah. Jadi okay, sekarang saya dah buat satu aldehyde yang lurus 5. Okay, saya nak verifykan dia. Nak bagi sama, nak bagi nampak ada persamaan ya. Jadi jangan lukis benda yang sama. That's why you kena bagi dia teratur sikit lah. Okay, sekarang saya nak buat aldehyde yang dia punya parent chain dia tu pendek sikit. Maksudnya tadi kalau 5 karbon lurus, sekarang 4 karbon, 1 metal ni dah ada duduk kat sini. Dekat karbon sini. Metal ni, dia duduk hujung ni, dia duduk dekat karbon sini. Kalau you buat dia duduk kat sini, sama saja macam ini yang atas. Kalau you buat macam ni sama macam atas, maksudnya dia terus sambung. Dia bukan benda lain. Jadi tak boleh duduk situ. Kita kena buat di sini. Kalau kita nak jadikan metal chain. Ni satu boleh. Atau kita nak buat dia duduk sini. Dia duduk sini pula. Sama ada dia letak atas, dia letak bawah, sama saja. Same carbon. Same carbon. Kalau dia letak kat atas ke, dia letak kat bawah, maksudnya still same carbon tu. Sama. Tapi yang ini saya buat metal ni bukan duduk sini, dia duduk sini pula. So different lah. Atau saya boleh buat lagi. Ni kalau saya buat aldehyde ni, saya tak buat ketone lagi. Jadi macam-macam boleh dapatlah asam dia. Lagi kalau saya buat double bond OH tadi. Saya buat metal ni.
Instead of jadi 1 meter, saya buat 2 meter pula. Another one. Lagi pendek. Dia parent dia jadi 3. Ini 4. Ini 5. Ini 3 pula. Sini. So another isomers lah. You completekan dengan dia punya hidrogen lah. Saya tak buat dia punya hidrogen sebab saya tak nak dia kabut sangat. Saya bagi nampak bagaimana rantai karbon dia je. Okay, jadi ini aldehyde. Kalau kita buat ketone, maksudnya dia C double bond O, CC ketone. C double bond O, C. 5 karbon. Okay, kalau saya ini saya ubahkan meta ni tak mau duduk di ujung pada karbon ni. Dia duduk sana pula. Jadi 3 karbon yang macam ni. So this is another one. Okay. Atau tak muat kat sini Nak buat ketone lagi. Saya nak buat kedudukan dia. Kalau dia buat 5 karbon tadi. Kedudukan dia nombor 3 pula. Ini kedudukan kita berbond O pada karbon kedua. Nombor 3. Okey, jadi adakah kita dah buat semua ke? Kita tengok. Maksudnya semua dah kot. So, possible dia kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 structure. Macam-macam lah. 7 structure for 7 mark. Jadi kamu tengok kalau kadang dia suruh lukis semua possible structure tu, kamu tengok berapa markah dia tu, itu maksudnya berapa bilangan structure yang dia kena lukis lah. Okay, sekarang kita nak buat, kita dah dapat dah semua possible, completekan dengan hidrogen lah. Dia buat hidrogen sebelah-sebelah macam ni. Kira je 1, 2, 3, 4. H3. Ini 2, H2. Macam tu boleh. Completekan dengan hidrogen. Jangan buat tinggal dengan rangka karbon macam tu. Tak boleh Completekan dengan hidrogen. Kira 1, 2, 3, 4. H3. H3. 1, 2, 3, 4. Cukup dah sini. H3. Sini H ada 1. Sini H3. Completekan dengan hidrogen Saya tak nak lagi. Saya tak beri hidrogen ni. Nanti you all kata saya tak tunjuk pun hidrogen. Kena tulis dia punya hidrogen tu. Kena complete. You buat tak complete, you tak dapat markah. Dan joining dia, make sure you buat joining dia carbon-carbon. Jangan pergi join carbon hidrogen atau duduk tengah-tengah. Ni satu lagi hal ni you all. Bila pergi structure, make sure dia join carbon-carbon. Jangan pergi join tengah-tengah. Dia kan macam satu bola dia pergi duduk tengah-tengah dia tu. Dia join carbon-carbon. Dan carbon hidrogen, jangan buat carbon hidrogen. Jangan buat karbon tengah-tengah antara karbon hidrogen. Mesti karbon-karbon. Joining dia. Ni kalau tak betul ni patutnya kena ketuk tangan. CH3, CH2, CH2, CH3. Make sure tulis hidrogen dan join dia mesti betul. Okey, sekarang saya nak cari dia punya hubungan. Mana dia punya chain. So, you boleh bagi chain 1 dengan 2 tu chain. Chain isomer 1 dengan 2. Saya nak pasang je lah. Dia mungkin ada contoh lain tapi saya nak bagi pasang contoh je. 1 dengan 2 adalah chain. Yang ni dengan yang ni sebab rantai karbon dia berbeza. Jadi lurus 5 karbon, yang ni 4 karbon lurus ada cabang 1 meter. Okey. Ni nak buat 1 dengan 3 pun boleh. Tapi tak boleh kata 2 dengan 3. 2 dengan 3 bukan chain. 2 dengan 3 bukan chain. Sebab rantai karbon dia sama. Dia 4, badan dia tu tinggi dia 4 karbon, ada 1 tangan meter. Ni pun dia punya panjang karbon dia tu 4 karbon yang induk dia tu, parent dia 4 karbon. Tangan dia ada 1 meter. Cuma kedudukan meter berbeza. Ini kita panggil substituent. Berbeza. Substituent dia berbeza iaitu positional. Positional. Okay, sekejap.
positional. Positional, contoh dia positional 2 dengan 3. 2 dengan 3 positional. Kalau tadi you nak buat chain juga, chain boleh juga you nak kata 1, 2, 5 chain. 1, 2 dan 5 adalah chain. Sebab dia ni, yang ni metal dia ada 2. Chain lah. Boleh bagi 3 isomers tu mereka adalah chain. Atau you kata kalau ketone, nak kata chain, you boleh kata 6 dengan 7 chain. 6, 7 chain. 4 dengan 6 adalah positional. 4 dengan 6 positional. Sebab position C double bond O tu berbeza. Ni karbon nombor 2, ni karbon nombor 3. Position. Okay. Kalau nak buat functional group isomers, ambil lah. Ambil mana? 6 dengan 1. 1 dan 6. Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? 1 dengan 6 adalah functional group sebab functional group dia berbeza. Functional group dia berbeza. Bagi rantai karbon dia bagi lurus semua, bagi sama ni pun lurus. Tapi functional group dia berbeza. Satu adalah homologous series aldehyde. Satu lagi adalah ketone. Boleh faham tak saya ajak apa ni? Jadi kamu buat tutorial tu. Kita tengok tutorial. Tutorial buat nombor 1 okey, elemen. Yang ini tak payah buat lah. Sekejap. Sebab dia jadi tak betul. Saya tak tahu yang you all dapat sama tak? Sama tak soalan dengan yang saya ada ni? Aku ada upah lain tak? Nombor 1 is just element, identify element. 1B, define and give one example of hydrocarbon. Okay. And then functional group homologous series. Lepas tu karakteristik of homologous series ni bukan satu saja, banyak Ada dah minta kat student bagi satu je tak. Dia salin daripada nota dia ada ciri. Karakteristik, kita karakteristik maksudnya banyak. Karakteristik. Lepas tu yang ini circle and name functional group Kena tengok tu. Functional group apa yang ada. Kalau nampak bukannya carbon, hidrogen sahaja, ada atom lain, maksudnya ada functional group. Ini dia buat gelang, sini gelang 6, ada selang seli carbon, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. Ini maksudnya dia ada benzene ring. Ini circle dia jangan circle bertindih. Dia ada benzene ring Dia bukan karbon-karbon double bond Ini benzene ring. Ini ada, sini pun ada. Circle jangan circle bertindih. Macam yang ini, okey, boleh bikin macam ni. Jangan tindih. Double bond ni. Dekat-dekat tu boleh hati-hati. Ni dia masuk satu karbon. Ni contoh. Circle.
Ni ada. Kalau ada atom bukannya karbon dengan hidrogen tu maksudnya misalnya oksigen, ni maksudnya ada. Jangan buka mata betul-betul. Ni ada. Ya. Circle and name functional group dia. Name functional group. Carboxyl. Macam tu. Kalau kata tak muat kat sini nak label dia tu, nak tulis functional group, kamu buat label. Letak A. A tu adalah hydroxyl. Nama functional group. Name functional group. Circle and name functional group. Bukan homologous series. Tapi kat bawah ni dia ada minta homologous series. Saya ingat tak payahlah ni. Kecuali lah compound tu dia satu-satu functional group saja, baru kita kata family dia apa. Based on the answer B, name the B ni dia nak functional group untuk semua ni, apa ni homologous series untuk semua ni, ni tak payahlah. Tapi you kena aware kalau ada carbon-carbon double bond, sebabnya family apa, family apa, homologous series apa dia Saturated, unsaturated, okay, dia ada multiple bond ke tak. Kemudian yang ini define tu, okay, you can define. Yang ini be careful lah. Draw the possible structure formula based on molecular formula in the form of, dia nak expanded dengan condensed. You buat sebelah-sebelah. Expanded dengan condensed bagi formula yang ini. Jadi ada yang dia tak indicate homologous series apa. Kalau dia dah indicate, make sure you follow dia tu. Dia nak aldehyde, tak boleh lukis ketone lah. Carboxylic acid tak boleh lukis ester. Walaupun daripada formula ni boleh juga dapat ester. Daripada formula ni boleh dapat ketone, tapi dia nak aldehyde. So kena ikut itu. Kalau yang tak indicate tu tak apalah. Alkohol, ester, ether, make sure formula jadi buat sampai situ. 1 sampai 4 at the moment. Boleh? Buat tutorial 1 sampai 4. Boleh? Saya nak stop dah ni. Kamu dengar kan? Boleh Tolong buat tutorial Kamu jangan malas-malas tau. Nak rajin. Kita nak berjaya ni kena usaha. Tak ada usaha tak berjaya. Jangan Boleh ingat, cikgu. jangan ingat benda tu senang-senang dapat, kata tak usaha tak boleh. Semuanya kena usaha. InsyaAllah cikgu. Tulis dalam hantar dalam, saya akan semak tau. InsyaAllah kalau saya sempat tu. Saya tengah duk semak yang kumpulan lagi satu. Persoalan tu banyak salah. So you all pun buat 1 sampai 4. Okay, so saya stop there lah. Okay, kamu nak break ke apa, nak makan ke apa. Nanti next time saya ambil a while lah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay. Thank you, madam.